Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua subscriber yang dah subscribe channel aku dan kepada yang belum lagi subscribe. Okey, kalau korang rasa muka aku ni handsome, kalau korang rasa suara aku sedap dan kalau korang rasa konten aku ni bermanfaat bagi korang, korang tekanlah subscribe. Tak kena bayar, free. Dan secara tak langsung korang memberi aku lebih semangat lagi untuk terus berkarya pada masa akan datang. Baik, seperti pada thumbnail, okey, cuti sekolah dah nak bermula. Jadi aku nak share kepada korang apa aktiviti yang patut dibuat pada musim cuti sekolah pertama. Yang kedua, macam mana cara mengatasi apa, kita tunggu. Dan juga apa langkah pencegahan apa, tunggu. Okey, baik, kita mulakan ya. Cuti sekolah dah hendak bermula. Hari ni hari Jumaat, esok hari Sabtu, dan bermulalah cuti sekolah selama seminggu. Campur Sabtu Ahad yang ini jadi 9 hari. Ada 9 hari cuti untuk ditempuh ya. Jadi apa aktiviti korang nak buat? Okey, biasanya kalau tahun-tahun sebelum ni korang lah, termasuk aku, mungkin ada orang lain, semua orang pun akan pergi berjalan bersia-sia. Maksudnya dalam cuti tu mungkin 2-3 kali 2-3 trip, pergi pantai lah, pergi waterfall lah, pergi jogging lah, pergi beli barang dapur lah kan. Itu aktiviti yang biasa orang buat pada musim cuti sekolah ya, membawa anak-anak berjalan dan bawa satu family lah berjalan. Tapi bagi cuti awal tahun kali ni ada sesuatu yang menghalang kita daripada nak buat semua tu ya, yang mana dia membuat kita terhad, pergerakan kita terhad ya, iaitu wabak yang dah berlaku ni. Wabak apa? Korang pun tahu. Aku tak nak sebut, aku tak boleh sebut dalam video. Sekarang video aku kena dolar kuning, aku tak nak. Okey, kerana wabak itulah membuatkan pergerakan kita terhad ya. Jadi apa aktiviti yang sesuai? Okey, kalau boleh korang perbanyakkanlah aktiviti ya, sebagai ibu bapa ya, dan remaja sendiri. Kalau tengok video ni, korang kena ingat ya, wabak tu berbahaya. Jadi kalau boleh kurangkan aktiviti luaran ya. Yang mana luaran yang bermaksudnya aku maksudkan tu bukan luar rumah macam ni. Luar rumah macam ni okey je, korang nak lepak. Tapi aktiviti luaran, pergi ke shopping kompleks, mall, pergi tengok wayang, dalam panggung wayang, pergi tempat pusat-pusat peranginan, pantai-pantai, air terjun ya. Kurangkan. Kalau boleh tak payah pergi pun tak apa dan ada ketikanya kita terpaksa juga pergi pasar raya nak beli barang apa-apa. Jadi bila pergi pasar raya, jangan pergi macam tu je, okey? Dia akan masuk bab pencegahan nanti. Jadi yang penting sekali, utamakan aktiviti indoor dalam rumah sendiri. Jadi wujudkan satu suasana persekitaran yang baru ya, bergantung kepada saiz keluarga anda. Aku rasa inilah masanya ibu bapa memainkan peranan dalam keluarga, iaitu ya, bila untuk mengadakan aktiviti dalam rumah, adakan satu situasi suasana yang best untuk anak-anak untuk stay dalam rumah ya. Boleh beli set catur, ajar anak-anak main catur, beli Scrabble Sahiba tu, Scrabble, buat permainan dalam rumah, beli carom, papan carom, main carom ke, ataupun beli Monopoly ya, Saidina tu, main Monopoly. Benda tu enjoyable games dan menggunakan akal secara tak langsung. Akal anak-anak pun akan berkembang ya, dan tak perlu nak pergi tempat-tempat yang memudaratkan tu. Apa yang aku cakapkan tu memang bunyi dia macam mudah nak buat tapi bila ada setengah parents ni yang ada anak kecil bawah 12 tahun ya, yang sekolah rendah, yang tak faham apa-apa ni, susah sikit kita nak buat Jadi macam mana cara nak mengatasinya? Kita masuk bab yang kedua, cara mengatasi yang A, yang nombor satu tu. Cara mengatasi dia, kenalah pujuk anak ni elok-elok terangkan kenapa kita tak boleh nak keluar pergi waterfall. Kalau anak tu ajak, abah jom pergi waterfall mandi, abah jom pergi pantai main laut, terang kepada mereka kenapa kali ni kita tak boleh buat macam tu. Bagi tahu pada mereka terus terang tak perlu nak berselindung cakap pusing sana sini.
hal macam ni kita kena beritahu anak yang kalau kita lah bahaya nak kalau kita keluar nanti kalau sakit susah kan. Cakap elok pada anak-anak kita, bagi tahu, terangkan pada mereka yang risiko untuk berada di luar tempat orang ramai tinggi cara mengatasi dia dengan cara pujukkan dan lepas tu alihkan perhatiannya kepada permainan-permainan yang kita boleh main dalam rumah ataupun boleh main di halaman rumah. Kalau halaman rumah korang luas, korang boleh main badminton. Okey, buat tournament. Hari ni abah lawan dengan adik, esok kakak lawan dengan adik pula. Buat permainan yang menyeronokkan bagi dia orang. Selain daripada tu, macam biasalah, buku jangan diabaikan lah. Kalau boleh malam-malam buka buku. Dan kalau korang ada anak yang dah dewasa, bukan dewasa lah, yang remaja, yang sekolah rendah, sekolah menengah ni, yang sekolah menengah ni senang sikit nak faham sebab dia orang dah boleh faham dan cikgu-cikgu pun dah terangkan kepada mereka apa yang perlu dibuat. Jadi anda sebagai ibu bapa cuma perlu menguatkuasakan je. Kalau ada anak lelaki yang kaki merempit, lepak, maplen semua, kurangkan. Okey, itu cara mengatasi supaya kita boleh dapat quality time dengan keluarga. Okey, baik, kita pergi kepada yang ketiga, yang poin yang terakhir pada thumbnail tu, iaitu langkah pencegahannya. Langkah pencegahan yang aku maksudkan tu, langkah pencegahan kebersihan diri. Kebersihan diri. Jadi ada beberapa benda yang aku nak bagi tahu yang aku rasa korang perlu transform pada diri korang. Pertama sekali mengenai sabun mandian ataupun gel mandian. Kalau selama hari ni korang suka guna gel mandian Lux lah, Dove lah, yang wangi-wangi belaka, pada musim-musim macam ni korang ubah gel mandian ataupun sabun mandi korang tu guna sabun antibakteria. Tak kira lah sama ada jenama Dettol, Antabax ataupun Lifebuoy sekalipun, asalkan dia sabun yang antibakteria. Sabun antibakteria ni memang terbukti membersih dan membasmi kuman pada badan kita walaupun dari mana kita berada. Jadi first, tukar sabun mandian anda jangan pakai dah yang wangi-wangi ni sekalipun yang antibakteria pun wangi juga. Apa yang kurangnya, boleh tahan juga wangi kan. So tukar korang punya gel mandian tu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa, banyak orang pun dah cakap, WHO pun dah umumkan, gunalah hand sanitizer. Hand sanitizer tu pastikan korang beli hand sanitizer yang betul-betul diyakini mampu untuk membasmi kuman-kuman semua. Jangan beli hand sanitizer yang sekadar wangi je. Beli hand sanitizer yang memang powerful punya, boleh untuk membasmi kuman, iaitu bila setiap kali korang memegang sesuatu yang yalah, objek-objek yang mungkin daripada orang lain ke apa ke, korang terus sanitize korang punya tangan. Satu titik dah cukup. Gosok cara yang betul kan. Pastikan keseluruhan tangan ni bersih sebelum boleh memegang makanan ataupun memegang apa saja. Dan yang keduanya pula, jangan lupa mask, penutup hidung dan mulut. Jadi stok mask ni aku dekat kawasan aku banyak dah habis. Cuma banyak premis mengatakan tunggu stok aja. Jadi kalau korang di tempat korang masih ada stok, korang beli segera. Beli banyak pun tak apa. Beli yang dalam kotak tu, macam kotak tisu tu. Beli sekotak, 2 kotak, bergantung kepada saiz keluarga korang lah. Kalau keluarga korang besar, belilah 2 kotak. Sebab mask tu perlu diganti sehari sekali lah. Kalau korang dah pakai hari ni, esok pakailah yang baru kan. Bila keluar dari rumah, pergi pasar contoh dan sebagainya, pakailah mask. Penting tu. Dan yang terakhir daripada sudut langkah pencegahan ni, aku ada seorang kawan, sahabat aku jugalah, yang bekerja di farmasi. Bukan farmasi Kementerian Kesihatan ni, hospital bukan, tapi di farmasi swasta. Jadi dia pun ada diploma juga dalam bidang farmasi ni. Apa yang aku ada sembang dengan dia cakap pengambilan kita ambil vitamin C seharian yang cukup boleh menguatkan imunisasi badan kita. Vitamin C
Okey, vitamin C memang penting untuk badan kita. Jadi di musim-musim wabak ni, walaupun korang dalam rumah ataupun di luar rumah ataupun korang keluar mana-mana, pastikan korang mengambil vitamin C yang betul-betul mencukupi. Okey, dos yang disarankan ni mengikut sahabat aku, untuk orang dewasa sebelum-belumnya carilah vitamin C, tak kisah jenama apa pun. Tapi kalau boleh carilah jenama yang berkualiti. Ambillah vitamin C 1000 mg untuk orang dewasa. Kalau boleh cari yang sustainable extended release ni, yang mana bila kita telan je pagi, kesan dia dalam badan kita lama extended release ni. Itu untuk orang dewasa. Bagi kanak-kanak yang berumur bawah 12 tahun, vitamin C ni biasa rasa buah lah, rasa oren lah, rasa anggur lah. Itu korang boleh ambil untuk anak korang. Bagi pada anak korang yang berumur 12 tahun ke bawah ni, yang 300 mg pun dah cukup. Jadi pastikan sentiasa mengambil vitamin C yang mencukupi sepanjang musim wabak ni. Okay, walaupun cuti sekolah, wabak tetap wabak, ada je kat luar sana. Dan pengambilan vitamin C ni boleh meningkatkan imunisasi badan kita, mengelak mencegah sesama dan sebagainya. Dan pengambilan air kosong sekali. Kalau boleh, perbanyakkanlah minum air kosong. Tak kisahlah air kosong mineral ke, drinking water ke, air yang dimasak di rumah ke, asalkan air kosong. Pastikan badan kita sentiasa hydrate, ada air dalam badan. Kalau boleh terlebih pun tak apa, jangan kurang, berserta dengan pengambilan vitamin C yang konsisten. Itu satu pencegahan yang aku boleh sampaikan kepada korang lah, betapa pentingnya pengambilan vitamin C ni. Kalau kita nak ambil vitamin C daripada buah-buahan, aku pun tak larang nak makan 5-6 biji sebiji udah jadi ambillah supplement paling cepat dan paling pantas untuk bertindak. Jadi itu saja video daripada aku sempena cuti sekolah yang dah bermula hari ni. Kurangkan aktiviti luar. Kalau luar rumah macam ni tak kisah, tapi kalau luar pergi shopping mall, pergi cinema, pergi theme park, bahaya theme park ni, lagi ramai orang, waterfall dan pantai, maka ambillah langkah-langkah pencegahan. Gunalah mask dan sanitizer, hand sanitizer. Kalau boleh kurangkanlah, dan utamakan masa di rumah. Spend quality time in the house, not in the outside. Thank you for watching. See you guys in my next video. Bye bye.